Halo, selamat pagi semua. Okay, harap semua sihat. Okay, untuk hari ini kita akan sambung masih lagi bab 2. Okay, kita akan belajar 2.2 organ utama pertukaran gas. Okay, boleh? Okay, sudah bersedia? Kalau sudah bersedia, kita boleh start. Okay, untuk pembelajaran untuk hari ini, pertama, mewajarkan keperluan pertukaran gas dalam tumbuhan. Maksudnya kita kena belajar kenapa perlunya pertukaran gas berlaku di dalam tumbuhan. Next, menjelaskan mekanisme pembukaan dan penutupan stoma berdasarkan kita nanti akan belajar mekanisme pembukaan dan penutupan stoma. Ada dua faktor akan mempengaruhi stoma itu buka ataupun tutup. Boleh? So, seterusnya, faktor yang pertama yang kita akan kaji ialah pengambilan ion kalium di dalam sel pengawal. And then faktor kedua, perubahan kepekatan sukrosa. Sukrosa di dalam sel pengawal. So, dua faktor inilah akan mempengaruhi mekanisme pembukaan dan penutupan stoma. Boleh? And then ketiga, yang ni eksperimen 2.1. Boleh? Cikgu ulang lah. Eksperimen 2.1 ni kita kena lepas bukaan sekolah, lepas PKP, baru kita boleh buat eksperimen. Sebab yang ni kita kena mengkaji taburan stoma. Taburan stoma pada epidermis bawah daun. Khasnya untuk daun monocotyledon dan daun eudicote. Eudicote. Boleh? So, yang ni kita tunggu lepas PKP. And then next, keempat, meramalkan kesan kekurangan air dalam tumbuhan terhadap pembukaan dan penutupan stoma. So kita kena kaji kalau kita siram air, macam mana dengan siram air kepada tumbuhan. So macam mana dengan stoma? Dia tutup ke buka? Kalaulah satu keadaan lain, kalau kita tidak siram air, so tumbuhan tu akan macam mana? Dia punya stoma macam mana? Buka ke tutup? So secara keseluruhan untuk hari ini standard pembelajaran untuk hari ini hanya 3 sajalah. Sebab yang buat eksperimen tu, yang nombor 3 tu kita kena tunggu buka sekolah. Boleh? Kita teruskan. Pertama sekali, kenapa keperluan pertukaran gas dalam tumbuhan dan kenapa perlunya tumbuhan melakukan pertukaran gas. Seperti kita yang sedia tahu, haiwan dia boleh mendapatkan makanan, dia mencari makanan makan. Tapi untuk tumbuhan, kalau dia nak dapatkan makanan, dia mesti menjalankan fotosintesis. So tumbuhan mensintesiskan makanan sendiri melalui fotosintesis. Proses fotosintesis inilah cara untuk tumbuhan mendapatkan makanan. So jika tumbuhan tu nak menjalankan fotosintesis dengan efisien, dengan berkesan, so tumbuhan tu tumbuhan perlu mentukar gas, mentukarkan gas dan menyerap cahaya. So kalau dia tumbuhan nak menjalankan fotosintesis dengan lebih berkesan ataupun efisien. Kita fokus pertukaran gas, pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida antara tumbuhan dengan persekitaran. Yang ni berlaku melalui liang stoma. Untuk tumbuhan, pertukaran gas adalah berlaku melalui liang stoma. Cikgu bagi satu. Kita teruskan. Cikgu bagi satu gambar aja. Rasa semua pun sudah belajar kan untuk struktur daun. And then bahagian-bahagian yang terdapat dalam struktur daun.
Okay, and then kalau kamu masih ingat, okay, di bawah epidermis daun, okay, epidermis bawah daun, okay, kita ada banyak yang ni. Okay, apa benda ini? Okay, kan cikgu kotakkan, okay, ni salah satu bahagian, okay, and then cikgu besarkan, okay, ni di bawah daun lah. Okay, ada banyak-banyak yang ni, okay. Seperti tadi cikgu sudah cakap, kalau pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida, okay, dia adalah melalui liang stoma. Okay, liang stoma ini, okay, yang ni lah bahagian ni, okay, bahagian yang cikgu bulatkan besar ni. Okay, yang warna pink, kan, kamu namakan warna pink yang cikgu tunjuk ni, dia merujuk kepada stoma, okay, stoma. Okay. Stoma dia adalah liang halus, liang halus ataupun kita panggil dia liang stoma, okay, yang terdapat di bawah, yang stoma, okay, ni terdapat di permukaan epidermis bawah daun. Okay, kalau epidermis atas daun tak ada, kita tak nampak, okay, hanya stoma ni dia terdapat di permukaan epidermis bawah daun. Okay. Next, setiap liang stoma, okay, setiap liang stoma, katakan ni, okay, yang cikgu tunjuk sini, setiap satu liang stoma ni, okay, dia di tepi, di tengah-tengah ada stoma, and then kiri kanan ada sel pengawal. Okay, so ni kita namakan sel pengawal lah yang di tepi tu. Okay, boleh? So setiap stoma ada sepasang sel pengawal. Okay. Next. Okay, yang ni, yang kiri kanan ni kita namakan sel pengawal. Boleh? Okay, sel pengawal ni adalah berfungsi untuk mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Okay, dia boleh ubah bentuknya. Okay, and then di dalam sel pengawal dia mengandungi kloroplas. Okay, then so dia boleh menjalankan fotosintesis jugalah. Boleh? Okay, setakat ni ada masalah? Saya rasa okey, okay, sebab dua bahagian ni yang paling penting, okay, untuk pertukaran gas dalam tumbuhan. Okay, kita teruskan lagi. Boleh? Kita teruskan ya. Okay, next. Okay, kita akan fokus bahagian ke yang ni, mekanisme pembukaan dan penutupan stoma. Okay. Okay, seperti cikgu tadi cakap, okay, untuk pertukaran gas ada melibatkan dua bahagian, iaitu stoma dengan sel pengawal. Okay, untuk kita pembukaan dan penutupan stoma, okay, dia bergantung kepada keadaan sel pengawal. Okay, keadaan sel pengawal, okay, sama ada sel pengawal itu dia segah ataupun dia jadi flaccid. Okay, boleh? Next, boleh? Okay, keadaan sel pengawal, okay, seperti cikgu tadi, okay, sudah sebut, okay, di standard pembelajaran, okay, untuk mekanisme pembukaan dan penutupan stoma, okay, dia dipengaruhi oleh dua keadaan. Okay, pertama, okay, pengambilan ion kalium, okay, ion kalium K and then plus, okay. So yang ni ion kalium, okay, oleh sel pengawal. Okay, and then keadaan kedua, okay, disebabkan bekatan sukrosa, okay, di dalam subsel pengawal. Okay, boleh? So yang ni keadaan yang dua faktor ni akan mempengaruhi keadaan sel pengawal. Okay, dia akan menyebabkan sel pengawal sama ada dia jadi segah ataupun dia jadi flaccid. Okay. Okay, kita lihat. Okay, untuk mekanisme pembukaan stoma, okay, seperti kamu nampak dalam rajah cikgu tunjuk, okay, sebenarnya mula-mula stoma dia tutup. Okay, yang ni keadaan stoma tutup. Then dia ada berlakunya, okay, yang ni satu proses, okay, yang disebabkan pengambilan ion, okay, potasium, ion kalium, okay, dengan kemasukan air ke,
Okay, yang ni keadaannya nanti kita akan belajar dengan lebih teliti. And then lastnya, dia akan menyebabkan stoma dia terbuka. Boleh? So, kita fokus kepada pembukaan stoma, okay, yang disebabkan oleh pengambilan ion kalium oleh sel pengawal. Okay? Kita lihat proses dia macam mana berlaku. Okay, mula-mula ion kalium ni dia bergerak ke dalam sel pengawal. Okay, ion kalium dia akan bergerak secara pengangkutan aktif, dengan memerlukan ATP. So dia akan bergerak masuk ke dalam sel pengawal. Jika sel pengawal dengan ada kehadiran ion potasium ataupun ion kalium, ion kalium, ion potasium sama, dia ialah 1 BM, 1 BI saja. Ion kalium lah, BM lah. Ion kalium, dengan kewujudan ion kalium di dalam sel pengawal, dia akan menyebabkan keupayaan larutan meningkat. Akan meningkat. Boleh? And then next, jika ada ion kalium, keupayaan air di dalam sel pengawal dia akan menurun. Jika larutan banyak, air akan jadi turun. Dia akan menurun lah. Next. So, jika air di dalam sel pengawal berkurang ataupun menurun, keupayaan air menurun. So, molekul air dari sel epidermis, yang di sekitar kamu boleh lihat ni, di tepi sisi dia ialah sel epidermis. So molekul air dari sel epidermis dia akan melesap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Osmosis, kita kena tahu pergerakan molekul air adalah secara osmosis. So dia akan meresap masuk ke dalam sel pengawal, secara osmosis. So dengan ni kewujudan air, air, tengok air sudah meresap masuk ke dalam, molekul air sudah meresap masuk ke dalam sel pengawal. So sel pengawal ni dia akan menjadi segar, segar, fresh, segar, kejip, and then dia akan melengkung ke luar. So kamu akan nampak bentuk yang ni, dia akan melengkung ke luar. Last kali, dia akan menyebabkan stoma terbuka. So yang ni lah keadaannya. Stoma akan terbuka. Boleh? Yang ni faktor pertama, pengambilan ion kalium oleh sel pengawal, dia akan menyebabkan pembukaan stoma. Faktor yang kedua, faktor yang kedua, kepekatan struktural di dalam subsel pengawal. Sama juga, faktor ni dia juga akan menyebabkan stoma buka. Boleh? Yang ni gambar aja sama seperti yang tadi. Stoma tertutup pada awalnya, lepas tu dia ada proses lah, peresapan air, and then dia akan menjadi sel pengawal melengkung luar, dan last kali stoma akan terbuka. So kita akan belajar dengan lebih teliti apa yang berlaku proses ini. So kita lihat pertama sekali, dengan kehadiran cahaya matahari, ada wujudnya cahaya matahari, fotosintesis akan berlaku. Boleh? So apabila fotosintesis berlaku, hasil daripada fotosintesis ialah glukosa, betul? Glukosa ni dia akan bergabung dengan fruktosa, and then menyebabkan wujudnya sukrosa. So kepekatan sukrosa di dalam sel pengawal menjadi tinggi. So keupayaan air akan menurun. And then next, molekul air dari sel epidermis akan melesap masuk ke secara osmosis. So ingatlah, jika keupayaan air menurun, memang molekul air dari persekitaran sisi yang tu sel-sel epidermis
So dia akan meresap masuk ke secara osmosis. Okay, secara osmosis. Okay, and then dia akan menyebabkan sel pengawal menjadi segah, okay, dan melengkung luar. Okay, sama seperti tadi. Okay, and then last kali, okay, dia akan menyebabkan stoma terbuka. Okay, boleh ke? Okay, untuk keadaan, so yang ni berkaitan dengan pembukaan stoma. Okay, kita lihat macam mana dengan penutupan stoma. Okay, penutupan stoma, okay, asalnya stoma dia buka, okay, tapi adalah sesuatu yang berlaku ataupun ada proses yang berlaku terhadap sel pengawal. So, dia akan menyebabkan stoma dia tutup. Okay. Kita lihat satu-satu. Sama juga, okay, seperti yang tadi cikgu cakap, ada 2 faktor yang mempengaruhi sel pengawal, okay, keadaan sel pengawal. Okay. Untuk menyebabkan stoma tutup, okay, sama juga, okay, yang faktor pertama kita kaji berkaitan dengan pengambilan ion kalium, okay, di dalam subsel pengawal. Okay. Keadaan ni dia sebaliknya. Okay. Ion kalium ni dia akan bergerak keluar dari sel pengawal. Okay. Dia akan dari sel pengawal ke sel epidermis. Boleh? So, next. Okay. Kalau ion kalium sudah keluar dari sel pengawal, so di dalam sel pengawal keupayaan larutan akan menurun lah. Okay. Sebab ion kalium sudah berkurang kan. Okay. Secara langsungnya keupayaan larutan akan menurun juga. Okay. Jika keupayaan larutan menurun, okay, untuk keupayaan air akan meningkat. Okay. Keupayaan air akan meningkat. Okay, kita sambung. Okay, keupayaan air meningkat, okay, di dalam sel pengawal. So, dia akan menyebabkan molekul air dari sel pengawal. Okay, sebab sel pengawal punya air sudah banyak kan. So, dia akan menyebabkan molekul air akan meresap keluar, okay, dari sel pengawal, okay, ke sel epidermis secara osmosis. Okay, dia akan bergerak macam ni ya, dia akan meresap keluar. Okay, dalam keadaan ni, okay, molekul air, okay, dia akan meresap keluar ke persekitaran sel-sel epidermis. Okay, so dengan ni, okay, dia akan menyebabkan sel pengawal ni menjadi flaccid. Okay, ni kamu nampak kan, okay, keadaan sel pengawal dia akan menjadi flaccid. Okay, dan stoma dia akan tutup. Okay. Satu lagi faktor yang menyebabkan stoma tertutup, okay, adalah kepekatan sukrosa di dalam subsel pengawal. Okay, kita lihat apa yang berlaku, kenapa stoma akan tutup. Okay, pertama sekali, okay, tambah kehadiran cahaya. Okay, cahaya tidak ada. So, fotosintesis pun tidak akan berlaku. Okay, ingat, tak ada kehadiran cahaya, okay, fotosintesis tidak boleh berlaku. Okay, and then dia akan menyebabkan kepekatan sukrosa menjadi rendah. Okay, fotosintesis tidak berlaku, glukosa pun tidak akan terhasil. Kalau glukosa tidak ada, okay, sukrosa pun akan menjadi rendah. Okay, so kepekatan sukrosa di dalam sel pengawal akan menjadi rendah. Okay, keupayaan air, okay, akan meningkat. Okay, di dalam sel pengawal akan meningkat. Okay, molekul air, okay, dari sel pengawal, okay, akan meresap keluar, okay, secara osmosis. Okay, molekul air dia akan keluar, okay, dan ke sel-sel epidermis. Okay. And then sel pengawal dia akan menjadi flaccid. Okay, sebab air, molekul air sudah meresap keluar, so sel pengawal ni akan jadi mengecutlah, dia flaccid. Okay. Dan stoma akan tertutup. Okay, stoma akan tertutup. Boleh? So, dengan ni kita habis untuk bahagian mekanisme penutupan dan pembukaan dan penutupan stoma. Okay, boleh ke bahagian terakhir untuk 2.2.
okay, 2.2 yang kita lihat kesan kekurangan air okay, dalam tumbuhan terhadap pembukaan dan penutupan stoma. Okey, kita lihat. Okey. Air daripada tumbuhan hilang dalam bentuk wap air ke persekitaran melalui liang stoma. Yang ni kita sudah tahu kan. Liang stoma akan buka. Kalau liang stoma buka, air dalam tumbuhan akan hilang. Dia akan tersenjat dalam bentuk wap air. Jika bukaan stoma besar, bukaan stoma jadi besar, kadar kehilangan air daripada tumbuhan juga akan meningkat. Betul kan? Kalau buka dengan besar stomanya, air pun hilang dengan cepat. Pembukaan dan penutupan stoma adalah bergantung kepada tekanan segah sel pengawal. So, sel pengawal dia boleh jadi segah, dia boleh jadi flaccid. So yang inilah kita akan lihat macam mana yang sel pengawal ni. Tumbuhan segar, tumbuhan segar. Ini cikgu bagi gambar aja ni nampakkan. Yang ni adalah tumbuhan dalam keadaan segar. Tumbuhan segar. Yang ni tumbuhan yang segar. Jika kamu siram air, tumbuhan ni akan mendapat air yang mencukupi. So, sel pengawal akan menjadi segah. Segah. So, di mana kita boleh dapat sel pengawal. Yang ni adalah sekeping daun. Lamina. Di bawah, yang tu kita di epidermis bawah daun. Ada stoma, ada sel pengawal kan. Yang ni adalah stoma dan sel pengawal. Sel pengawal yang ni lah. Sel pengawal seperti cikgu cakap. Sel pengawal dia ada dua dinding. Dinding yang di dalam ni dia adalah lebih tebal. Dia kurang elastik. Manakala dinding yang di luar, dinding luar dia adalah nipis dan lebih elastik. So kalau air mencukupi, yang sel pengawal ni dia akan melengkung keluar. Cikgu tunjuklah yang ni sel pengawal, dia akan menjadi segah. And then dalam tu adalah stoma. Stoma dia akan terbuka. Lastnya, kalau sel pengawal melengkung keluar, stoma akan terbuka. Boleh? Next kita lihat lagi. Satu lagi keadaan. Keadaan jika tumbuhan layu. Tumbuhan layu apa yang terjadi? Yang inilah keadaannya, tumbuhan yang layu. Jika kita tak siram air, tumbuhan ni dia akan kekurangan air. So, sel pengawal akan menjadi flaccid. Ni daun, daun, ataupun lamina daun. Ada stoma, ada sel pengawal. Sifat dinding luar untuk sel pengawal adalah nipis, nipis dan lebih elastik. Seperti tadi cikgu sudah cakap. Ingat, dinding luar sel pengawal ni adalah nipis, elastik. Dia boleh dia akan menyebabkan sel pengawal ni hilang kesegahan. So dia akan tutuplah. Cikgu label lagi, yang ni sel pengawal yang sudah jadi flaccid. Sel pengawal yang sudah jadi flaccid. Stoma juga akan tutuplah. Stoma akan tertutup. Boleh? Yang ni adalah berkaitan dengan jika kekurangan air terhadap tumbuhan. So dia akan apa terjadi terhadap pembukaan dan penutupan stoma. Jika kamu siram air banyak, ada kehadiran air, so stoma akan buka. Manakala jika kekeringan ataupun tidak siram air, tumbuhan jadi layu kan, tumbuhan jadi layu, stoma akan tutup. Stoma akan tertutup.
Boleh? Maksudnya di dalam tumbuhan ni dia kekurangan air kan. So stoma akan tutup juga. Ya, supaya mengurangkan kehilangan air. Okey, boleh ke? Okey, rasanya untuk bahagian 2.2 ini sahaja. Okey, cikgu rasanya cikgu nak bagi quiz untuk kamu, boleh? Okey, setiap kali selepas okey, kita mula. Okey, kita mula. Okey, apakah organ utama pertukaran gas? Okey, ada lamina, petriol, stoma, sel pengawal. Okey, rasa senang soalan ni, boleh jawab. Okey. Okey, masa tamat. Okey, kita lihat. Okey, dia punya jawapan senang saja. Stoma, okay, organ utama untuk pertukaran gas pada tumbuhan adalah stoma. Okay, kita pergi next question. Okay, apa struktur yang mengawal atau pembukaan atau penutupan stoma dengan menukar bentuknya? Cikgu rasa senang juga. Sekejap kamu boleh jawab. Ada lamina ke, petriol, stoma ataupun sel pengawal? Okey, masa tamat. Sebenarnya yang ni lah jawapan adalah sel pengawal. Bahagian ataupun struktur yang mengawal atau pembukaan atau penutupan stoma adalah sel pengawal. Kita teruskan lagi next question. Ada 10 soalan untuk kali ini. Mengapakah kaktus hanya membuka liang stoma pada waktu malam? Dia sebab lebih banyak gas karbon dioksida waktu-waktu malam ataupun lebih sejuk tanpa kurangkan kehilangan air, lebih mudah gas oksigen dilepaskan ataupun lebih banyak tenaga dihasilkan. Cuma rasa yang ni adalah mungkin susah kot ada bagi seseorang. Sebenarnya kalau kamu faham dengan fungsi liang stoma, senang sahaja. Dia punya tujuan kaktus membuka liang stoma pada waktu malam adalah untuk waktu malam kan keadaan lebih sejuk, so dia boleh mengurangkan kehilangan air. Kan stoma dia buka, kalau buka akan menyebabkan kehilangan air. Biasanya kaktus dia hidup di padang pasir kan, panas kan, dengan keamatan cahaya yang sangat tinggi. So biasanya untuk kaktus dia akan membuka liang stoma pada waktu malam. Waktu malam keadaan dia tak panas kan, dia lebih sejuk, so air akan dikurangkan. Kehilangan air akan dikurangkan. Kita teruskan lagi next. Apakah faktor yang mempengaruhi pembukaan dan penutupan liang stoma? Keadaan sel pengawal segar, keadaan sel rakan flaccid, keadaan sel pengawal sama ada segar ataupun flaccid, ataupun keadaan sel rakan sama ada segar atau flaccid. Cikgu rasa yang ni pun senang. Kita tak pernah belajar sel rakan kan untuk bahagian untuk kali ni kan, untuk 2.2 ni. So kita dia adalah jawapannya hanya satulah, sel pengawal. Sama ada dia segar ataupun flaccid. Next question. Soalan 5 dah.
Okay, mengapa liang stoma tertutup pada waktu panas? Okay. Sebab dia ada berlaku proses fotosintesis ataupun mengelakkan kemasukan tebu ataupun mengurangkan kehilangan air yang banyak melalui transpirasi. Okay, mengurangkan air yang banyak melalui proses fotosintesis. Okay, panas waktu panas liang stoma memang tutup. Okay, apa tujuannya? Okay, kalau tadi kamu ada fokus apa yang cikgu ajar, liang stoma dia punya fungsi adalah untuk mengelakkan kalau dia kalau dia tutup adalah untuk mengelakkan kehilangan air. Okay. Next soalan 6. Okay, sel pengawal yang flaccid dan lulus. Okay, sel pengawal dia flaccid dan lulus menyebabkan stoma macam mana? Ya, ni soalan bonus. Okay, dia akan tidak berubah, tertutup, terbuka ataupun mengembang. Okay, rasanya senang kan jawapan ni? Okay, soalan ni senang. Okay, kamu senang boleh dapat jawapan. Okay, masa tamat. Okay, sebenarnya jika sel pengawal dia jadi flaccid, lulus, maksudnya stoma dia akan tertutup. Liang stoma tertutup. Soalan 8. Okay, soalan 8, tengok next. Okay, sel pengawal yang segah dan membengkok menyebabkan stoma macam mana? Okay, keadaan dia akan menyebabkan stoma terbuka ke, tertutup ke, ataupun tidak berubah. Okay, ataupun mengembang. Okay, dia sudah jadi terjid segah. Okay. Okay, jawapannya adalah terbuka lah. Okay, stoma akan terbuka. Okay, dan soalan 8 ke? Soalan 8. Okay, mengapakah liang stoma terbuka? Apa tujuannya? Okay, banyak pilihan jawapan. Okay, liang stoma, kenapa dia nak buka ni? Okay, apa pilihan jawapan? Okay, kena baca betul-betul. Okay, masa tamat. Okay, mungkin ni soalan susah sikit. Okay, tapi rasanya boleh jawab. Okay, ni. Okay, liang stoma. Okay, buka untuk tumbuhan tu mendapatkan gas ataupun pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Okay, oksigen gas, gas oksigen, gas karbon dioksida boleh meresap keluar ataupun meresap masuk ke dalam yang tu daun. Okay, boleh. Okay, next Okay, soalan 9. Okay, bilakah stoma tertutup? Okay, tutup pada waktu pagi ataupun pada waktu malam saja ketika panas terik. Okay, maksudnya pada waktu tengah hari lah kan, dengan sangat panas keadaannya. Okay, panas terik. Ataupun pada waktu malam dan panas terik. Okay, masa tamat. Okay, jawapannya stoma tutup pada waktu malam. Okay, kenapa? Sebab waktu malam tiada cahaya kan. Tiada cahaya, okay, tiada fotosintesis berlaku. Okay, and then dia tutup waktu malam. Okay, kecuali cactus. Okay, and then pada waktu ataupun ketika cuaca yang sangat panas, okay, panas terik, okay, supaya boleh mengurangkan kehilangan air. Okay, boleh? Next. Last, soalan terakhir.
Okay, apakah struktur yang berlabel X? Okay, kamu boleh besarkan gambar raja. Okay, X tu ialah apa? Okay, lamina ke, petrol ke, liang stoma ke, ataupun sel pengawal. Okay, ambil masa. Okay, sekejap saja boleh jawab kot. Okay. Okay, masa tamat. So, jawapan apa? Okay, rasanya satu sahaja. Liang stoma. Ya, okay. Boleh? Okay, rasanya ini sahaja. Okay, untuk hal ini kan, okay, kamu kena baca balik ya. Baca balik and then ulang kaji sikit. Okay, kalau ada apa-apa masalah, boleh message teacher, tanya. Okay, hari ini and okay, kita habis pengajaran untuk hari ini. Okay, terima kasih semua. Okay, jumpa lagi pada masa yang akan datang. Terima kasih ya.